Kira-kira jam 9.45 pagi pada hari kejadian, seorang saksi yang tinggal di alamat sama dengan salah seorang suspek mengatakan bahawa ada 3 orang lelaki masuk ke dalam rumahnya. Saksi mendapati ada 2 orang yang cedera, iaitu salah seorang dari mereka mengalami kecederaan kepala yang teruk, manakala seorang lagi mengalami kecederaan di kaki. Saksi kemudian merawat dan membalut luka mereka yang cedera itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi kejadian, anak mangsa membantu bapanya di pasar. Kemudian, suspek 1 datang dan mencabar bapanya bergaduh. Anak mangsa mengenali suspek 1 kerana dia pernah melihat suspek 1 di gerai abangnya sebelum kejadian. Gerai abang kepada suspek 1 berada bertentangan dengan gerai mangsa. Anak mangsa mengatakan yang bapanya tidak menerima cabaran suspek 1 itu untuk bergaduh. Suspek 1 kemudian pergi dan kembali semula dalam masa yang singkat dengan 3 orang lelaki. Tetapi dalam pemeriksaan balas, anak mangsa mengatakan suspek 1 kembali semula dengan 4 orang lelaki. Anak mangsa mengenal pasti salah seorang daripada mereka sebagai suspek 4. Anak mangsa mengatakan bahawa pada masa itu, suspek 1 bersenjatakan gergaji, manakala yang lain bersenjatakan pisau kapak. Anak mangsa mengatakan bahawa mereka menetak bapanya. Dia melihat 2 tetakan telah mengenai bapanya, di mana salah satu tetakan telah mengenai di bahagian pipi. Mangsa kemudian berlari ke tingkat 1. 3 daripada penyerang termasuk suspek 1 telah mengejar mangsa. Mangsa berlari keluar dari pasar dan menjerit meminta tolong. Mangsa kemudian bergegas ke tingkat 1 semula. Dalam perjalanan mangsa ke tingkat 1, anak mangsa melihat 3 orang lelaki yang sama turun ke bawah. Selepas itu, dia mendapati bapanya terbaring di atas lantai dengan berlumuran darah. Dengan bantuan ibu saudaranya, mangsa dibawa ke tingkat bawah dan seterusnya dibawa ke hospital. Malangnya, mangsa meninggal dunia kira-kira 1 jam kemudian. Kesemua suspek yang menyerang mangsa kemudian berjaya diberkas polis. Kesemua mereka diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Tam Kai Yao bersama 3 orang adik-beradiknya telah dituduh membunuh seorang peniaga pasar yang menjual daging babi di Pasar Baru Pekan Lama, Petaling Jaya dalam daerah Petaling, Selangor pada 9 April 1974 kira-kira jam 9 pagi. Tam Kai Yao serta 3 orang adik-beradiknya didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Menurut fakta kes, 2 hari sebelum kejadian, telah berlaku pertengkaran antara si mati dan Tam Kai Yao serta abangnya yang juga mempunyai gerai daging babi yang terletak bertentangan dengan gerai si mati. Dari pertengkaran itu telah menyebabkan si mati menyerang Kai Yao dan abangnya. Kai Yao kemudian membuat laporan polis. Tam Kai Yao dan adik-beradiknya bekerja dan tinggal secara berasingan dan satu perkara yang ditekankan oleh pihak pendakwaan dan sememangnya kepada mahkamah adalah bahawa pada pagi kejadian, Kai Yao dan adik-beradiknya berkumpul pada masa yang sama dan di tempat yang sama lalu menyerang si mati sehingga menyebabkan beberapa luka yang dalam kepada si mati, di mana 2 daripada luka itu adalah kecederaan kepala yang serius. Ini sekaligus menunjukkan bahawa tertuduh bertindak secara menurut rancangan yang telah ditetapkan. Satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu adalah anak si mati, iaitu seorang pelajar sekolah menengah La Salle yang berusia 13 tahun ketika kejadian berlaku dan dia berumur 14 tahun ketika memberi keterangan di mahkamah. Walaupun saksi kejadian dikategorikan sebagai kanak-kanak di bawah umur ketika memberi keterangan di mahkamah, hakim bicara berpuas hati bahawa anak mangsa mempunyai kecerdasan yang mencukupi untuk memahami maksud dan kepentingan sumpah di dalam mahkamah. Pihak pendakwaan juga memanggil kakak si mati yang juga berniaga sayur di pasar tersebut, tetapi kedudukan gerainya di ruangan yang lain. Kakak si mati memberi keterangan bahawa dia terdengar bunyi kekecohan di tingkat atas dan seseorang berteriak kepadanya dengan mengatakan bahawa adiknya telah diserang. Tanpa berfikir panjang, si kakak terus bergegas naik ke tingkat atas. Ketika tiba di ruang yang memisahkan antara anak tangga pertama dan tangga kedua, si kakak melihat 4 orang lelaki menuruni tangga.
Dalam 4 orang lelaki itu, kakak si Mati mengenal pasti suspek 3 yang katanya pernah dilihatnya sebelum kejadian itu. Suspek 3 sedang memegang pisau kapak dan pakaiannya berlumuran darah. Selepas si Mati dihantar ke hospital, si kakak pergi ke gerai si Mati dan mengambil wang dari lantai dan juga gerai. Dia juga mengambil 3 bilah pisau kapak, iaitu 2 bilah dari gerai si Mati dan sebilah dari lantai. Si kakak kemudian membungkus pisau kapak tersebut lalu membawanya pulang dan kemudian menyerahkannya kepada pihak polis. Pada salah satu pisau kapak itu, terdapat 9 helai rambut kepala manusia dan 2 helai bulu babi. Manakala pada satu lagi pisau kapak, terdapat 6 helai rambut kepala manusia dan 2 helai bulu babi. Abang ipar si Mati kemudian dipanggil ke mahkamah untuk memberi keterangan. Abang ipar si Mati juga seorang penjual sayur di pasar yang sama. Pada hari kejadian, abang ipar si Mati mengenal pasti suspek 4 yang kemudian menuruni tangga. Dia mengatakan bahawa apabila mendengar kekecohan di tingkat 1, dia bergegas naik ke tingkat atas. Pada masa itu, dia melihat 3 hingga 4 orang lelaki menuruni tangga lain yang berhampiran dengan gerai daging babi. Mereka hampir sampai ke tingkat bawah. Dia perasan suspek 4 baru hendak turun. Suspek 4 memegang pisau kapak dan pakaiannya berlumuran darah. Seorang lagi saksi penakwaan kemudian dipanggil ke mahkamah untuk memberi keterangan. Saksi itu adalah seorang tukang jahit yang tinggal di alamat sama dengan suspek 4 di setapak Kuala Lumpur. Dia mengatakan bahawa kira-kira jam 9.45 pagi pada hari kejadian, Tam Kai Yau, suspek 2 dan suspek 3 masuk ke dalam rumahnya. Dia mendapati suspek 2 mengalami kecederaan kepala yang teruk dan Kai Yau mengalami kecederaan di kaki. Tukang jahit itu kemudian mengatakan bahawa dia merawat dan membalut luka mereka yang cedera itu. Suspek 2 dan suspek 3 kemudiannya beredar dari situ. Selepas itu, suspek 4 pulang ke rumah dan kemudiannya kira-kira jam 1 petang, Tam Kai Yau dan suspek 4 pula meninggalkan rumah. Tam Kai Yau dan suspek 2 kemudian pergi ke Hospital Besar Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Kedua-duanya ditahan polis kira-kira jam 2.30 petang. Suspek 3 mengalami kecederaan kepala dan satu di bahagian atas lengan kanan dan dia ditahan polis pada jam 7.16 malam, manakala suspek 4 ditahan polis pada jam 10 malam. Kira-kira jam 4 petang pada hari yang sama, Kai Yau mengetuai rombongan polis ke rumah suspek 4 di mana 3 bilah pisau kapak telah ditemui. Sebilah pisau mempunyai darah manusia, manakala 2 bilah pisau lagi mempunyai darah manusia dan rambut kepala manusia pada bilahnya. Sebilah gergaji turut ditemui dengan berlumuran darah manusia pada pemegangnya dan bilah gergaji didapati kemek. Dalam sesi kawat cam yang diadakan 8 hari kemudiannya, anak si Mati memilih Tam Kai Yau dan suspek 4. Tiada kawat cam yang dibuat untuk kakak si Mati dan juga abang ipar si Mati berkenaan dengan suspek 3 dan suspek 4. Mengenai perkara sebenar dalam pertuduhan, tidak boleh dipertikaikan bahawa si Mati telah diserang oleh kesemua suspek pada masa dan tempat yang didakwa oleh pihak pendakwaan. Dan si Mati meninggal dunia pada hari yang sama akibat daripada pelbagai kecederaan yang dialaminya. Fakta ini tidak dipertikaikan oleh pihak pembelaan dan sebenarnya ia telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah oleh anak si Mati serta disokong oleh kakak si Mati dan abang ipar si Mati dan juga bukti perubatan. Pakar patologi forensik memberi keterangan bahawa pada pendapatnya, kemungkinan punca kematian si Mati adalah pelbagai kecederaan yang membawa kepada kejutan dan pendarahan. Mengenai persoalan sama ada kesemua suspek berniat untuk menyebabkan kecederaan badan kepada si Mati seperti yang mereka tahu berkemungkinan boleh menyebabkan kematian atau yang cukup dalam keadaan biasa untuk menyebabkan kematian. Saksi perubatan sepatutnya diminta memberikan pendapatnya tentang sifat kecederaan dan kesannya yang mungkin dan semula jadi. Tetapi dalam hal ini keterangannya adalah senyap. Selepas perbicaraan selama 15 hari, kesemua suspek didapati bersalah membunuh si Mati dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kesemua suspek kemudian memfailkan rayuan atas sabitan dan hukuman yang dikenakan.
Apakah keputusan rayuan mereka? Adakah mereka kekal bersalah atau dibebaskan? Memandangkan jenis kecederaan yang dialami oleh si mati dengan mengambil kira masa dan tempat kejadian, terdapat bukti niat di pihak suspek untuk menyebabkan kecederaan badan kepada si mati. Seksyen 299 Kanun Keseksaan dan Seksyen 300 Kanun Keseksaan yang dibaca pihak forensik kepada juri mahkamah mungkin mengelirukan dan bukannya membantu. Oleh sebab perbezaan Seksyen 299 Kanun Keseksaan, iaitu mematikan orang dengan salah, dan Seksyen 300 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh orang, tidak dikemukakan dengan jelas kepada juri mahkamah, juri mahkamah tidak dapat mencapai suatu konklusi yang betul. Berdasarkan keterangan perubatan yang diberikan oleh doktor pakar forensik, tahap kecederaan yang dialami oleh si mati adalah tidak menunjukkan niat suspek untuk membunuh. Malah ia menunjukkan bahawa suspek berniat untuk menyebabkan kematian atau hendak menyebabkan cedera yang mungkin menyebabkan kematian kepada si mati. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa kes ini sepatutnya termasuk dalam bahagian kedua Seksyen 299 atau fasal ketiga Seksyen 300. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan juga mengatakan bahawa mereka mungkin mempunyai sedikit kesukaran untuk mempertahankan sabitan membunuh ke atas kesemua suspek. Apabila melihat sifat bukti perubatan, panel hakim merasakan bahawa kes ini mungkin dibawa dalam kesalahan yang lebih ringan, iaitu mematikan orang dengan salah yang tidak terjumlah, yang termasuk dalam bahagian pertama Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Ini bermaksud Tam Kai Yau serta 3 orang adik-beradiknya terlepas dari hukuman mati. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada setiap suspek berkuat kuasa dari tarikh mereka ditangkap. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Tam Kai Yau dan yang lain lawan pendakwa raya 1977 1 MLJ 174 dan 1976 1 LNS 159 Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur. Nombor rayuan jenayah 13 tahun 1975.